Untuk slot sembelihan lah, macam tu. Okey, kita tengok dekat sini ada seekor lembu dan 3 ekor kambing. Kalau setiap sembelihan kita nak kumpul ramai-ramai, dia jadi macam crowd untuk sesak nanti kan. Apa pandangan tuan-tuan kita pecahkan kumpulan? Pecahkan kumpulan untuk sini ada 4 ternakan ni, maknanya satu kumpulan untuk kita nak tengok dia punya apa ni, praktikal sembelihan dia tu. Kalau kita sekali ramai-ramai nanti jadi macam sesak nanti. Maknanya kita blok-blok macam ni ke? Okey, tak apa. Saya serahkan mic ni kepada penyelaras sembelihan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat saya Ustaz Solihin, yang saya hormati pengawas utama Ustaz Zamri, dan pada Ustaz Faizal dan sahabat pada Jais juga, Ustaz Ayub dan sahabat yang lain, termasuk saya hormati pengurusi karya, ahli jawatan kuasa masjid Kemasjidan Sendeng, tuan-tuan pada hari ini yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun saya ucapkan terima kasih lah sebab kehadiran yang cukup ramai pada hari ini. Syukur pada Allah Ta'ala. Cuma pada hari ini bukan saya nak mengajar, kami datang sini bukan nak mengajar. Kami datang sini bukan nak, orang kata, nak tunjuk salah silap, tak. Cuma kami di sini diarahkan oleh Jawatan Agama Islam setelah keluarnya buku garis panduan ibadah korban. Kami diarahkan datang untuk menyelaraskan kaedah sembelihan 1 hingga 9 supaya tak ada isu kes lembu di smackdown oleh orang, ada imam masuk ICU, ada orang kodok sepak terajang, ada penololah adik lembu lari, tak nak. Jadi kita nak selaraskan. Jadi untuk makluman, kami dah keluarkan garis panduan ibadah korban tu tahun 2020, Mungkin ketika itu ada masjid yang tak sampai dan kami dah serahkan setiap masjid, untuk daripada bahagian pusat masjid yang surau, daripada ahli jawatan kuasa sebelum-sebelum ni, untuk setiap masjid 1 atau 2 garis panduan untuk diserahkan. Dalam garis panduan yang telah dibinakan tersebut, itu kami rujuk, dan telah terimpun 11 ke 12 sound panel, terdiri dalam ahli majlis fatwa, kemudian itu cerita hukum hakam. Yang paling dahsyat adalah teknikal ni, itu yang kami panggilkan daripada KKM dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterina yang kita panggil untuk mendetailkan kaedah penyembelihan. Jadi sebab itu garis panduan yang ada, garis panduan sembelihan Negeri Sembilan ibadah korban, merupakan garis panduan yang paling detail setakat ini dalam Malaysia. Sebab itu kita nak sebarkan 1 hingga 9 hasrat Jawatan Agama Islam. Macam kes saya ini, Ustaz Zamri kata, pernah sebutkan sebelum ni, kita nak bagi pengarah nak bagi kepada penyembelih-penyembelih yang dah biasa sembelih. Bukannya hari ni yang datang, saya beranggapan bukan yang baru nak start sembelih, baru nak start, tak. Yang datang semua orang yang dah biasa sembelih, yang dah biasa sembelih peringkat karya, peringkat kampung, peringkat taman ke, dia dah biasa sembelih. Sebab pengarah Jawatan Islam memang nak bagi tauliah terus. Orang yang baru nak start, belum nak start, tat lagi, yang jadi kuih tat semua ni, kita tak nak bagi dulu. Sebab apa? Mereka ni tak biasa sembelih. Kau cerita sekarang dah ada tauliah, nanti memalukan orang ada tauliah. Jadi sebab itu tak nak memalukan orang tauliah. Orang tu dah biasa sembelih, dah tahu sembelih, dan hasratnya ialah untuk mencari penyembelih yang dah berpuluh-puluh tahun yang lebih ni. Mana kita tahu kan, akan datang tiba-tiba penyembelih yang telah lama mendapat one off 1,000, orang nak tahu. Pegali kubur dah dapat kan. Jadi kita tak tahu. Pengarah Jawatan Islam ni special. Dia nak bagi penghargaan, dia bagi kepada siapa. Sebab tu dia nak bagi penghargaan kepada yang dah biasa sembelih ni. Jadi hari ni sebab tu saya kata, saya datang sini, kami datang bukan nak mengajar. Sebab semua dah terpelajar dah abang sembelih, yang saya dah faham. Jadi kami sini nak menjelaskan je, iaitu kaedah dan taktik penyembelihan yang terkini dan orang kata profesional. Kita tak nak penyembelih Negeri Sembilan leweh. Dia kata bukan orang kata yang biasa-biasa kan. Ni memang luar biasa.
Ni cakap lagi 9 sembelih standard. Dan kami dah buat kat peringkat sampai kat peringkat ini kampung asli. Orang asli pun dah tahu standard sembelihan. 3 orang boleh menumbangkan lembu yang tahap lembu sawit ni. Yang datang sekali menojah orang ni kan. Dia orang dah pandai, 3 orang pun dah cukup. Sebab itulah kami nak tunjukkan, nak kongsikan bagaimana pandangan veterina yang sepatutnya digunakan oleh kita ni sebenarnya untuk mengelakkan orang non-Muslim kata kita ni zalim. Tapi sebenarnya kita ada taktik profesional. Dan sebenarnya kita kat Jabatan Agama Islam itu masjid dan surau untuk yang lebih rata-rata kita ada inovasi yang terkini. Macam dekat dalam masjid negeri tu, kat belakang tu, itu adalah pusat sembelihan statik. Yang kita sembelih kat situ 2 orang pun boleh sembelihkan seekor lembu. 2 orang saja. Memang tu masuk dalam pasung, trap, pap, letak pap, terus sembelih, jalan. Yang pentingnya kuncinya adalah ikatan lapan. Ini yang diajarkan Jabatan Perkhidmatan Betina. Sebab tu saya pakai topi Jabatan Perkhidmatan Betina. Dia. Bukan nak promosi. Jabatan Perkhidmatan Betina yang mengajar kami teknik-teknik bagaimana kaedah untuk menjatuhkan lembu ni tanpa orang kata kena smackdown lebih-lebih. Yang kita tengok hari ni sampai 20-30 orang nak menjatuhkan seekor lembu. Itu sebabnya kami nak bagi maklum peringkat jawatan kuasa masjid yang paling penting kena demand lepas ni kepada penjual lembu. Sebab penjual lembu selalu dia akan bawa lembu-lembu yang tahap lembu sawit. Yang hari ni besok nak semulih ni, hari ni boleh kau jaya dalam sawit tu. Lembu macam ni lah yang macam kuda sebenarnya. Kadang-kadang kalah kuda porang. Itu yang dahsyat. Lepas ni nak selamat lembu, jangan ambil lembu sawit. Berapa kau jual? RM6,500. Dan tak nak lembu sawit. Lembu sawit ni senang tuan-tuan nak tengok. Kalau dia sampai tu dah macam melahar harimau ke mana tu, nak menrajang orang, tu lembu sawit tu. Dia kalau lembu yang dalam kandang ni, dia steady. Badai. Kalau dia turun sebab dia comel macam tu kan. Dia comel je, lepas tu dia diam. Tapi kalau lembu sawit, dia tak diam dah ni. Dia nampak ke ramai ni. Mau putus tali tu. Tapi lembu yang kandang macam ni, dia relax Jadi lembu tu yang paling kita kena beritahu. Sebab itu ahli jawatan kuasa dan siapa nak buat sembelihan lembu, jangan cari lembu sawit. Nanti kita jadi orang sawit nanti. Masuk bondang lah, hulu hala di kejuan. Itu satu kaedah. Yang kedua saya nak beritahu antaranya ialah lembu ni jangan kobarkan kita ni terlampau simpati. Bagi makan macam nak santapan terakhir pada lembu tu. Itu kojo gila sebenarnya. Lembu tu bukan santapan terakhir, dia akan lebih kuat energi dia, lagi senang nak sepak terajang itu. Jadi caranya adalah ni antara nak bagi lembu ni daging sedap, tak payah bagi makan 24 jam. Ni tak bagi makan 24 jam semalam dah. Saya kata dekat Ustaz Zamri pun beritahu. Dia stop, dia tak bagi makan. Daripada pagi semalam sampai ni. Memang dia tak apa, dia sampai sini dapat makan tu. Terlepas makan rumput tu. Kita bagi air tak salah dah. Sebab lembu ni ada ompet perut. Kena tahu lembu ada ompet perut. Ni veterina kongsi ni. Lembu takkan mati satu hari satu malam tak makan. Dia ada perut ompet. Makanan masuk dalam perut pertama tu, dia akan diproses masuk perut yang kedua. Kemudian dia akan dihadam ke masuk perut ketiga. Dan sebelum dihapuskan untuk jadi najis, dia pergi ke perut ke ompet. Dia ada ompet perut. Tu sebab lembu kalau duduk diam, kita perasan macam mengunyah dia. Ia sedang mengisar yang ada dalam perut yang kedua tu. Dia takkan mati. Macam kita nak kena pergi operate lah, doktor tak bagi makan lah. Jangan makan lu, masuk air je. Itu kaedah. Dia sebenarnya untuk mencantikkan lagi daging, sedapkan lagi lembu. Tak, dalam kaedah fik pun ia bukan menzalimi. Sebab kita tahu asalnya ompet perut dia ada, dia tak mati. Veterina pun beritahu. Dan lembu ni pula jangan terus nak bagi air masin apa semua tu, tak payah. Dia bukan santapan untuk santapan terakhir kepada lembu. Itu banyak yang kita kena betulkan. Dan yang paling utama, lembu ni jangan dikendalikan dengan ramai orang. Dia kena orang kata sambil-sambil je. Dan yang paling penting, penyembelih tu dan juga pembantu penyembelih kena ada ilmu. Kalau pembantu penyembelih tak ada ilmu, parah. Penyembelih ada ilmu, pembantu tak ada ilmu, parah. Dua-dua tak ada ilmu, itu yang jadi kena smackdown tu. Tu dah. Dia kena ada ilmu. Ni teknik-teknik yang kita nak terapkan.
Pada pagi ini kita nak berkongsi tentang teknik tersebut. Yang paling penting sebenarnya itu untuk secara syar'i ya, dan juga tentang dalam hukum hakam nanti ada dengan Ustaz Taufik ya. Tapi saya akan beri serta teknik dia pagi ini, iaitu pada peringkat awal kita kena tahu first adalah penyembelih. Penyembelih ni kena faham. Pada sudut zahir dan batin dia kena bersih. Syarat dia. Sebab tu saya pun dinasihat, sebab saya bukan dia pakar, tapi sebab daripada kocik memang membesar dengan family yang bapak saya ni memang menyembelih. Kojo menyembelih je. Kalau mantai menyembelih, jual daging tu kojo daripada kocik sampai naik atas kobau lah. Saya ada kobau masing tu adik-adik ni. Memang biasa tengok dan diajar, dididik bagaimana nak kendalikan lembu, kobau. Dulu kobau, lembu, kambing ni. Kambing tak ada masalah. Yang paling penting masalah kambing ni lah bau, yang orang kata nak hilang bau. Yang paling penting penyembelih ni pada sudut zahir dan batin. Yang penting dia kena hati dia kena bersih. Dia nak sembelih hantu untuk apa sebenarnya? Apa dia nak buat? Kena lillahi ta'ala. Kalau dia nak untuk kepentingan, contohnya macam korban, dia nak kepentingan, dia nak dapat perut, dia nak dapat daging sepor, dia nak dapat kepala untuk dia, itu tak dikirakan sebagai ibadah. Itu dikirakan sebagai, orang kata, ada kepentingan, tak ikhlas. Jadi kena ingat, saya dinasihatkan oleh pakar-pakar yang menyusun garis panduan tersebut. Ingat pada orang awam, ibadah korban adalah ibadah. Jadi ibadah apa maksud? Kata ikhlas kerana Allah. Apa maksud ikhlas? Penyerahan tanpa ada ganjaran. Kita kena faham konsep ikhlas, kita faham konsep ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, haram hukumnya penyembelih itu diberikan upah. Ini adalah pengabdian kepada Allah Ta'ala tentang ibadah korban. Tak ada isu upah di sini. Kalau ada isu upah, haram hukumnya. Kita tak ada isu upah untuk sembelih. Tetapi ustaz, dia dapat daging. Memang ada orang kata pembahagian daripada 1/3 tu, memang dapat lah. Itu bukan upah, itu memang ada pembahagian dia. Itu jangan risau. Kalau dia mensyaratkan pohon ni dia punya, perut kau jangan ambil kerana lompangan, dia nak cop lu. Ya tuan-tuan, saya cakap tu terang, banyak topek sampaikan merajuk, tak dapat dia punya perut dia, tak dapat dia punya tembusu itu. Tembusu tak dapat, sakit hati kaki, tak dapat sakit hati kepala, kalau baca kambing tak dapat, boleh bergaduh sampai bersantauan. Sebab nak buat ibadah tapi sampai jadi macam tu. Jangan ada istilah tu. Kalau macam tu ada jawatan kuasa masjid, tak payah buat ibadah korban masa tahun tu. Daripada nak tanggung dosa, baik tak payah. Ustaz, saya susah nak carilah, kita kena bagi ganjaran sikit. Dia berbeza upah dengan sagu hati. Kecuali orang yang nak buat ibadah korban. Contohnya ada 7 untuk seekor lembu. Orang yang nak buat ibadah korban tersebut, ya, dia punya apa, yang 1-2 bahagian tu, yang nak buat ibadah tu, dia kata tak apalah, 1 bahagian 700, saya nak lebih sikit lah, untuk saya nak bagi pada penyembelih lah. Lain tu lain. Sugati tu bukan disyaratkan. Kalau orang yang nak bagi ibadah tu yang sendiri nak bagi, itu lain. Itu sugati. Ini bukan upah. Itu lain. Kecuali begitu. Ataupun masjid dia kata tak apalah, untuk dia punya minyak kau apa kan, mana tahu, itu lain. Itu bukan kita meletakkan syarat orang penyembelih. Dan orang penyembelih tidak boleh meletakkan syarat bahawa kalau aku nak sembelih ni confirm aku dapat duit. Tu tak boleh. Dia kata lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, penyembelih ni kena orang kata bersih pada sudut fizikal. Bersih pada sudut fizikal. Pagi kau nak mandi, gosok gigi, berwangi-wangian, macam nak jumpa awet lah, helikopter sebab banjir kan. Berwangi-wangian. Sebab apa? Kita nak buat ibadah kena wangi. Ayah saya tegur saya tu. Ayah saya kalau nak nyembelih, dia akan sampai bodak tu habis, solah ketiak lah apa semua, berwangi-wangian. Sebab nak wangi, ada minyak atas, dia pakai minyak atas nak nyembelih. Dia kata kalau kau tak bersih, macam mana daging nak bersih? Kau nak buat ibadah. Itu konsep dia. Jangan datang sedih-sedih. Penyembelih yang ada tauliah ni bukan sedih-sedih, saya beritahu. Dia kena orang kata ada label dia. Kemudian dia kena bersih diri zahir dan batin, datang lillahi ta'ala untuk buat ibadah.
Dia bukan nak meletakkan syarat yang tertentu untuk buat benda ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia kena selesaikan. Pagi tu kalau tak solat solat subuh kena buat, ya, kena selesai. Elok, jagalah tentang hukum hakam ni. Baulah cantik. Sebab binatang yang kita sembelih ni melambangkan diri kita. Kalau kita tak bersih, dia pun akan tak bersih lah. Sebab ini lebih kepada tasawuf. Sebab tu orang yang lama tu ada petua masing. Saya tak nak cerita petua-petua. Itu terpulang pada tuan-tuan semua yang ada petua. Saya tak nak cerita pasal petua. Terpulang lah, nak parang torobang campak ko, nak usap ko kiri kanan ke, tu terpulang. Saya tak nak komen. Ya, semua ada petua masing-masing, ada dia punya kaedah masing-masing. Itu saya tak nak komen. Ya, buatlah. Yang penting teknik kita nak tunjukkan. Yang penting jangan memudaratkan orang lain. Nak campak pisau tu jangan tercampak, terloket kepala orang. Jangan tiba-tiba dia punya petua ni, sapak pap, aduh kaki dan. Jangan macam tu. Ya, terpulang masing-masing petua macam mana, saya tak nak komen itu. Itu kaedah kepada anda punya kelebihan yang ada, ya. Dan yang terpentingnya adalah macam lembu ni, yang saya nak beritahu, sembelih dia. Teknik veterina sembelih lembu ketika mana? Ketika dia menghembuskan nafas dia. Waktu bila kita nak tarik, nak start buat ni sembelih, ketika dia punya nafas dia tarik kan. Tarik tu kita dah letak pisau dah. Dia tarik ya, terus sap. Sebab tu lepas tu dia akan sebab apa saya kata macam tu? Cuba tarik nafas. Tarik lagi. Lepas. Apa rasa daging kita? Kendur. Kalau kita tarik, daging keras. Kalau kita lepas, kendur. Itu antara petua nak bagi daging kambing dia punya bau tak ada. Dia kalau tengah mengenjang tu, tengah ganas tu, tak payah sembelih, bagi dia leg tenang, supaya dia punya hormon tu tidak merembeskan bau dia yang kuat kepada jenis daging. Itu antara petua tu. Lepas. Dan ketika yang paling penting, pisau, alat penyembelihan sembelih tu mesti tajam setajam-tajamnya, first class in the world nama dia. Jadi penyembelih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan, kami syorkan anda pakai pisau first class. Jangan pakai pisau 2-3 kelas. Okey, saya dia beritahukan kamera sikit lutut. Saya ringkaskan pisau yang penting. Kamera sikit lutut. Ringkaskan pisau dia first class. Saya tak nak mempetikai pisau yang diguna pakai tuan-tuan. Saya ni memang pada kecil memang suka parang. Parang macam-macam parang. Okey. Dan pada kecil pun saya telah diterapkan jenis berbagai-bagai jenis kayu. Depan rumah saya orang tu memang pakai kayu. Memang ikut dia mencari kayu untuk buat parang apa semua. Tapi itu pada kecil memang telah diterapkan tentang besi. Ya, macam mana nak mengasah. Ayah saya sini kalau mengasah parang 2 jam sekali asah. Jadi saya kata okey, saya follow peringkat pertama. Tapi apa yang saya nak beritahu, tak kisahlah parang tu pada besi spring, pada besi Westmana ke, pada besi besi untuk spring, untuk potong kayu balak ke. Tak kisah apa besi itu semua adalah besi second hand. Dia asal dibuat adalah untuk membuat paku untuk landasan kereta api. Kali kedua dia ditempa untuk buat parang kita nak pakai sembelih. Betul. Kali pertama dia adalah parang besi untuk buat spring kereta. Kemudian ditempa sekali lagi untuk dibuat parang. Itu adalah besi-besi second hand. Carilah besi first class, first hand. Yang saya show kat sini, dapat ni. Bawa the class. Sebagai seorang orang kata penyembelih. Saya tak boleh tunjuk sini TikTok tak bagi. Ni tuan-tuan, ini sikit. Dia ada koleksi banyak lagi. Ini ada orang dulu pakai, orang kata Forolinak. Ada pakai macam-macam besi. Saya pakai header, pakai header. Long. Besi header made in Germany. Ni besi first class. Keluar dia terus untuk dibuat tempat sembelihan. Saya tak pernah asah. Ada satu pisau ni tengah ni dah 69 ekor. Saya tak pernah asah.
69 ekor memang tak pernah sah lagi sampai sekarang. Yang tengah tu, maknanya pisau ni memang cukup tajam. Bolehlah kalau nak pusing-pusing kan. Kalau pakai pisau seramik ya. Pisau seramik elok pakai bosi lah. Boleh apa, kongsi-kongsikan tuan. Jangan hilang dah. Itu saya tahu kongsi-kongsikan. Pisau ni penyembelih kena ada. Kalau biasa menyembelih di peringkat industri, dia tahulah pisau jenis macam ni. Saya sedang ambil satu lagi pisau tengah tempah dengan kawan. Pisau campuran 31 jenis besi. Yang memang tengah apa kena tempah. Memang dia nak buat lama lah. Itu pisau memang tahap-tahap tajam samurai. Tak payah asah. Itu tak ada, itu tak ada. Itu memang tak ada. Itu memang dia tempa si, dia ambil besi first ni. 31 jenis besi. Memang tengah buat, makan masa lah. Sebab dia nak tempa tu makan masa. Ini memang saya beli. Kalau ada dekat ni, dekat Shopee pun ada. Header. Sebab apa saya kata saya pakai header? Sebab Foredinox saya pun tak petikai. Sebab apa saya suka pakai ni? Sebab dia lebih tebal. Lebih tebal. Dan ketajaman dia, saya kata yang tengah tu, saya dah sembelih 69 ekor sampai sekarang saya tak asah lagi. Masih tajam. Masih tajam. Kalau tak percaya boleh letak tangan, putus tak putus. Itu jenis-jenis dia. Saya minta maaf ya. Penyembelih kena ada pisau memang first class. Barulah label ada tauliah penyembelihan. Kalau saya datang kat sini, dia tahu tuan-tuan pisau sekian. Alah, ustaz ni settle ya. Tapi saya tunjuk macam ni, bawa ada kelas. Itu saya nak tu, bukan saya nak tunjuk jombong. Saya nak ajar tuan-tuan supaya orang nampak tuan-tuan ni, weh barulah padan dia ada tauliah. Barulah ngam. Baru orang yakin. Dan yang paling penting, cara pemakaian. Okey. Pemakaian ialah ni pisau, kemudian pemakaian. Penyembelih ya, antara nasihat veterina dan kita nasihatkan, pertama kena pakai penutup kepala. Kopiah ke, topi ke, terpulang. Okey. Yang kedua, kena ada sarung tangan. Sarung tangan ni untuk apa? Sarung tangan ni untuk apa? Untuk dia boleh pegang lembu dengan sempurna. Tak ada takut ya, untuk keselamatan. Dan keselamatan adalah takut kena pisau nak sembelih. Ni. Itu. Yang kedua, kena pakai apron. Ada apron dia. Ada apron. Kena pakai apron. Yang ketiga, kena pakai kasut. Kasut yang saya cadangkan adalah ni jenis kasut macam ni lah. Kalau tak ada, iaitu kasut Pa Chukang. Kasut boot tu, itu kena pakai. Paling common pakai kasut tu supaya kita confident nak bergerak mana pun. Kita punya gaya pemakaian gitu orang akan nampak, wah, barulah confident sebagai seorang penyembelih yang berkaliber dan berwibawa. Jadi itu saya punya pandangan dan jawatan agama Islam untuk selaraskan. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Seluar ni member saya bagi. Sebab member saya memang dia macam kita nak sembelih tu kan. Biar lembu tu tarik nafas dulu. Ya, dia tarik nafas. Dia tarik nafas ya. Kita kena sebabkan macam lembu kambing ni, kalau dia keadaan yang tenteram, dia tarik nafas tu kan lega. Tu sebab kita kena legakan dia. Kena samai dia. Sebab itulah antara petua untuk tua kena usap leher. Usap leher bukan apa tuan-tuan. Satu lagi, semua binatang usap leher dia akan lentok. Kucing ke, lembu ke, kambing ke, usap leher perlahan-lahan dia akan lentok. Kemudian sebenarnya apa kena cari, dia nak cari ni halkum. Nak cari halkum. Kita dah dapat halkum, kita dapat target lah mana kita nak sembelih. Dekat situ yang kita tahu. Sebab itulah saya syorkan siapa penyembelih, terpulanglah tuan nak sembelih pegang macam mana pun, tapi kami syorkan pandangan tuan-tuan guru yang menyusun ni, janganlah nampak seperti kau ni geram. Kalau macam ni geram ni. Jadi kena sembelih daripada pegang macam ni, daripada bawah. Sebab apa saya kata pada bawah? Kalau pada bawah kita akan confident. Sebab ada lembu dia punya gelemer dia panjang, kita nak kena tarik ke atas. Jadi kalau kita start pada bawah, kita dah tak risaulah gelemer kat bawah ni dah. Kita start pada bawah, dia dah tajam kan, zap. Kita tolak sekali lagi, rap. Dia penang darah siapa? Bila kita tarik tu sampai keluar,
dia dah tahu mana dia punya ni halkum. Daripada bawah kita tarik, dah kena halkum tu, dia penang darah sampai ke mana? Tulang. Dah tulang tu putus tu. Seram, sekali lagi, seram. Seram. Selesailah. Tapi kalau pada atas, dia akan jadi bergergaji. Seloknya adalah kita sembelih binatang ni tanpa disedar disembelih. Sebab apa saya kata macam tu? Sebab kita kena pesablit, kita perasan tak? Tiba-tiba kita dah berdarah kan? Macam itulah binatang. Kita nak bagi dia tajam tu sebab supaya dia tak sedar dia kena sembelih. So bila dia tak sedar dia sembelih, dia akan fikir, apa hal aku rasa macam ngantuk ni? Aduh nak tidur macam tu. Sebab itu kita tak nak kita kenalikan lembu ni dalam keadaan semua kelang kabut. Sebab tu orang kata, ustaz macam mana ustaz dah putus halkum ni, semua dah putus ni, tertipu dia berlari. Itulah sembelihan yang paling sempurna sekali. Sebab dia tak sedia dia disembelih. Itu sembelihan paling sempurna. Iaitu dah putus halkum semua ni, dia lari. Itu sembelihan sempurna sebab dia tak sedar dia sembelih dan dia pergi dengan keadaan yang aman. Lagi, apa hal rasa aku letih sangat ni? Aduh letih lah, rehat dulu, tidur dah. Pun itu sebab dia pergi dengan aman. Orang akan mati, kalau kita tengok orang mati dalam tidur tu mati dalam iman. Senang tidur tu kan. Jadi dia pergi dengan senang. Itu kaedahnya, sembelihlah binatang ni ketika dia tidak sedar dia disembelih. Dan apa? Pisau itu kena tajam. Itulah petua dia, daging confirm first hand. Ustaz, Ustaz. Soalan ada? Macam mana kita nak tahu binatang tu dia tengah menarik nafas? Ada rasa? Ya. Macam mana binatang tu menarik nafas? Ada dua tempat. Satu adalah paling senang perut. Perut di ujung ni kan. Perut naik turun. Kalau kita tak perasan dia punya hidung. Kalau kita dapat ada komang tu lepeh lah hidung kan. Tu. Kalau kita perasan tak confident dia kita tengok perut dia. Perut dia naik je, dia tengah tarik tu. Dia luruh dah zap sebagai dia dah lepeh. Itu kaedah dia. Itu antara petua tu, antara kambing lembu nak bagi daging hebat tu. Ada soalan lagi? Silakan tuan. Jiran tanah sebelah rumah ni. Macam ustaz cakap tadi, lembu tu bagus boleh lari. Tapi kalau ada isu dia, masa sembelih dah lepas sembelih tapi dia tak mati-mati. Macam mana kita nak buat? Lepas sembelih dia tak mati-mati. Setengah jam pun dia tengok tak mati. Nampak dia tak ada lagi kan? Macam mana kita nak buat? Tunggu supaya dia mati. Dia tak lama. Lembu ni paling lama pun 15 minit. Sebab kalau kita sembelih sempurna kita dah putus halkum dia dengan marih dia, kita dah putus wadadain, urat sunat, urat pembuluh darah ni 10 minit ke 15 minit, paling lama 15 minit confirm dia akan pergi. Kalau tak putus tak macam mana? Tak putus, dia punya dia kita tersilap atau memang tak terputus satu misalnya. Itu yang lama tu kan. Kadang ada yang kalau ayam tu boleh berlari lama dia berlari. Yang akan boleh kita buat sembelihan kedua atau tak payah sembelihan kedua tak payah. Dah putus surat alkum dan marih, tak payah ada sembelihan kedua. Dia ada taktik dalam veterina, dia ada apa nama Ustaz Faizal? Mana Ustaz Faizal? Dia ada panggil untuk clot, untuk keluar darah. Apa nama Ustaz Faizal istilah dia? Apa untuk keluar darah tu? Keluar darah. Dia ada cucukan untuk keluar darah. Ya, ada dekat tepi ni satu tusukan dia buat untuk keluarkan darah. Mungkin darah dia tersumbat tak keluar. Dia antara dia urat design dia dua ni, kiri dan kanan ni. Saluran darah. Ya, kemungkinan saluran darah dia tersumbat. Jadi sebab tu kena tengok kat situ. Sebab itulah tak akan ada isu lembu itu boleh berlari kalau dia kaedah ikatan dia ngam. Yang paling penting ikatan lapan tu yang kena pegang. Sebab ikatan lapan ni kita akan tunjukkan dalam kurs panduan ada. Lembu tak akan lari mana, InsyaAllah. Kita dah ada berapa banyak urat yang ada pada binatang, dan di antara binatang lembu, kambing, ayam ni jumlah dia sama ke urat dia? Lain, urat-urat lain. Tapi yang pentingnya saluran yang diputuskan tu dua je. Yang paling wajib. Sunat lagi dua. Yang wajibnya adalah dua putus saluran. Dia bukan urat kita berurat dia jadi confused. Urat macam-macam. Ni saluran. Saluran pernafasan dan saluran makan. Saluran pernafasan itu dinamakan sebagai halkum. Saluran makanan sebagaikan marah. Nanti kita akan tunjukkan. Dan dua saluran lagi yang sunat diputuskan adalah saluran darah, kiri dan kanan. Itu sunat. Itu wajdain nama dia. Yang sunat diputuskan supaya darah itu keluar dengan cepat. InsyaAllah tak banyak kes berlaku macam tuan cakap. Selalunya 15 minit confirm akan mati. Cara nak tahu mati macam mana?
kita akan tunjuk lagi kejap lagi. Nak tahu confirm mati tak mati, antara teknik adalah cucuk mata dia. Kalau mata dia kedip, masih ada lagi. Kalau kita cucuk mata dia tetap macam tu, tengok kaki dia, nafas dia, habis satu. Tu teknik dia. Okey, ada, saya dah kena bagi lain. Okey, ngam, kita akan duduk kat tuan-tuan. Sekarang ni tuan-tuan semua nak kena tengok. Saya rasa pandang pada sini, kita akan tunjukkan pada sana. Boleh nampak kan pada sini? Sebab pergi sana kan nanti ramai tak nampak. Jadi pada sini, tunjukkan sana. Kita akan buat ikatan lapan. Maknanya kaedah ikatan lapan tu, saya Ustaz Faizal dengan Ustaz Salih akan tunjukkan kaedah ikatan lapan, iaitu seorang kena ada sebelah sini, seorang belah sana, seorang ada kena ada belakang. Yang belakang tu memang kena standby lah, jangan bagi sampai kena sepak. Sebab selepas ikatan lapan tu kita dah hulu sana, hulu sini, dia dah buat ikatan tersebut, dia akan sampak kepada orang sebelah belakang. Orang sebelah belakang yang akan tarik sap. Bila dia dah tarik sap, confirm dia akan jatuh. Sebab apa jatuh? Ikatan lapan yang dikongsi oleh Volunteer Arena ini adalah untuk mengakukan 2 poin urat macam aku pencel, ada kat belah sini, ada kat belah sini. 2 ni terikat tam, terus kaku tuan-tuan. Tengoklah dia akan jatuh sendiri. Ya tuan. Bagaimana dengan pilihan terganggu? Sembelihan ya. Ketika tersembelih barang terangkat, Okey. Ikatan terlepas. Kalau terganggu cepat-cepat, ketika itu terus dalam keadaan situasi itu, jangan keluar pada situasi itu. Ya, kalau boleh secepat mungkin. Yang penting hayat mustaqirah. Kita akan kongsi nanti dengan Ustaz Taufik. Ustaz Taufik akan beritahu apakah ayah masbuhah dan hayat mustaqirah. Yang penting hayat mustaqirah tu dia kuat, mengenjang lagi, dia ada hayat lagi. Nanti Ustaz Taufik akan jelaskan ya bagaimana kaedah dia dalam majlis tersebut. Secepat mungkin kena putuskan. Sebab tu kita kena orang kata clear bab ikatan ni. Sebab nanti selepas kita buat ikatan tersebut, dia dah jatuh nanti, untuk mengelakkan rasa risau ya, kita akan ikat, minta ada bantuan nanti ya tuan-tuan. Sebab kita akan tarik ke sana, kita akan ikat tali kaki. Kami ni tak pakar nak mengikat sangat, tapi siapa yang biasa-biasa buat tu, minta tolong ya untuk ikatkan kaki dia, supaya kita nak sembelih belah sana menghadap kiblat. Sebenarnya persoalannya menghadap kiblat tu wajib tak wajib, itu sunat saja. Kalau tak wajib pun tak apa, kita tengok situasi. Dapat pahala sunat, kalau tidak tak apa. Jangan diwajibkan benda yang sunat. Ya, kita tengok situasi, kita nampak pahala sunat, kita tunjuk arah kiblat. Ya, ada soalan lagi? Saya nak terus saja. Okey Ustaz. Okey. Ya tuan. Bertanya sikit tuan. Bila terjadi satu masalah penyembelihan kurban, seekor lembu atau kambing, seekor lembu atau apa dia gunakan untuk 7 nama. Jadi adakah dia menjadi kefarduan untuk dilafaz niatkan nama-nama orang yang melihat itu? Contoh dia, kalau kita baca dan lembu dapat kambing, kita baca Allah hazamika wa ilaika qurban fataqabbala minhum biqabulin min tu tadi kita sebut nama-nama orang tu. Adakah jadi kesunahan ataupun kita diam saja niat saja? Jadi sini yang penting kita tahu melafazkan, selama ni melafazkan orang-orang yang korban, sedang korban tu disunahkan melihat tumpah darah itu. Di akhirat akan menjadi saksi kembu, lambing, tulang, gigi nanti untuk pengkorban itu sendiri. Aku dihargai. Okey, terima kasih. Mudah je, benda tu mudah. Panggil sesiapa ada kan. Okey, saksikan. Okey, sekian si fulan lah. Okey, sekarang ni sembelih, saya berniat sembelih untuk wakil anda semua. Okey, setuju? Okey, ni ya, masa sembelih tu kita dah sebut lah niat untuk dia. Satu-satu orang nama sebut. Kita sebut, kita panggil Fulanah bin Fulanah, Fulan bin si Fulan. Ada tak ada? Ada. Ini yang anda telah niatkan untuk korban, saya akan wakil untuk sembelih. Betul? Okey. Masa nak sembelih tu kita sembelih, niat sembelih lah atas nama-nama tersebut. Kalau kita nak sebut nawaitu an azba hazal masbuh anil korban anil ismun sekian bila nak start sembelih. Panjang. Jadi kita panggil lah. Panggil masa kita sembelih, kita niat pada sud tu sembelih. Mudah begitu. Dia tak ada orang kata menyusahkan. Jangan takut terlucut tali nanti. Okey tuan-tuan, ada lagi tuan? Satu soalan lagi.
dia sejauh manakah kebenarannya bila kita mengasah pisau atau menyembelih seekor kurban ataupun kekah ataupun dosa, tidak bolehlah dilihat oleh yang belum disembelih. Nampak kerja kita menyembelih dan mengasah itu, jauh mana kebenarannya? Sejauh mana kebenaran dia adalah kebenaran pada segi adab. Islam tu ada adab. Kita nak hantar orang ni meninggal pergi ke alam barzah, itu ayat saya pesan. Kau nak hantar roh orang tu tempat baik, tapi kau nak bagi dia nampak comel tu pahal handa nak kau. Kau seboleh ni lagi, dia tunggu kau kat akhirat. Kau dah jawab apa? Kau seboleh ayam, macam saya kata nasi, semua ayam satu hari 3,000 ekor, masih ada adab tak ada. Kau ingat kau boleh lopeh sana, nanti dia tunggu tak lopeh dah. Jadi kau dah lopehkan dia orang ni dengan secara adab. Itu adab. Kita sebenarnya nak menghantar roh binatang ni, dia sebagai satu makhluk, kena adab sebagai makhluk. Kita hantar dengan beradab. Cara kita adab jenazah dengan manusia beradab, macam tu dengan dia orang ni beradablah kita untuk menghantar rohnya. Kena dalam keadaan dia tenang, dia baik, dia tak stres. Nanti kita yang stres, dia tuan itu sejauh mana, itulah sejauhnya adab dalam Islam. Ya, saya serahkanlah pada Ustaz. Tak, kita kat sini ya, daripada sini pandang, sebab kalau pergi sana nanti tak nampak. Daripada sini boleh pandang dari sini, sebab kat sana dah terlalu ramai. Dia pandang yang minta ada. Betul. Okey. Jadi saya terus ke sana tuan-tuan Okey. Mungkin portable tu boleh sampai ke sana kot. Ya, mau Ustaz.